Kirana akan menerangkan tentang kertas kerja yang kami hasilkan yang bertajuk gangguan perasaan atau mood disorder dalam kalangan wanita yang bekerja. Sebelum itu, saya akan memberitahu dahulu apa itu gangguan perasaan. Gangguan perasaan atau mood disorder adalah masalah mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Penghidapnya akan menghadapi emosi yang berbagai seperti sekejap dia sedih, sekejap dia gembira. So, gangguan perasaan ini boleh didiagnosis apabila mereka mengalami gejala selama beberapa minggu. Banyak hal yang boleh terjadi dengan kesihatan mental ini, bermula dari genetik, lingkungan umur dan biologi. Gangguan perasaan ini akan memberi kesan kepada berjuta-juta individu di seluruh dunia sekiranya ramai pihak yang tidak ambil kisah. Usaha ini perlu kekal berterusan dalam penyelidikan pendidikan, lebih-lebih lagi stigma masyarakat adalah penting untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nama saya Nur Suzira Najihah. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Masalah mood disorder ini kebanyakan berlaku kepada wanita kerana adanya masalah hormon. Perubahan mood adalah perkara biasa yang melanda para wanita yang mengalami turun naik hormon akibat perubahan fiziologi seperti haid atau menopause. Masalah ini juga berlaku kerana mereka mengalami masalah di tempat kerja, contohnya mempunyai kerja yang banyak serta terlalu penat untuk melakukannya dan kemudian tidak dapat mengawal perasaan. Masalah ini sering berlaku kepada masa kini dan juga jumlah tekanan perasaan juga semakin meningkat kerana terlalu stres. Gangguan perasaan ini boleh menjejaskan masalah kesihatan diri sendiri. Oleh itu, perlulah melakukan perubahan dalam suasana hari, contohnya mengaturkan waktu pemakanan, tidur dengan secukupnya dan melakukan sedikit senaman supaya kesihatan diri lebih terjamin dan sihat. Saya, Kasih Kirana, akan menerangkan tentang matlamat kajian kami. Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti selazim mana wanita yang bekerja mendapatkan penyakit ini. Contohnya, kaitan dengan faktor perbezaan antara mood lelaki dan perempuan. Kebarangkalian 50% wanita bekerja akan lebih cenderung mendapatkan penyakit ini akibat terlampau stres dengan tekanan kerja yang diberi untuknya. Seterusnya, objektif kajian utama kami adalah untuk mengenal pasti apa itu penyakit gangguan perasaan, pelbagai aspek seperti jenis-jenis mood disorder, kesan-kesan yang berlaku kepada seorang wanita yang bekerja apabila menghidap penyakit ini, faktor penyakit dan sebagainya. Akhir sekali, kami berpendapat kehidupan seorang wanita yang memilih untuk hidup dengan gaya yang tidak sihat lebih cenderung untuk terkena penyakit gangguan perasaan adalah hipotesis utama kami. Saya Kunur Aisyah dan saya akan menerangkan berkaitan reka bentuk eksperimen dalam proposal ini. Hasil reka bentuk eksperimen mendapati bahawa pekerja wanita yang bekerja menganggap bahawa tanda-tanda awal penyakit gangguan perasaan atau mood disorder adalah seperti rasa kurang bertenaga dan sering merasa lesu serta perasaan sedih atau cemas dalam keadaan yang berterusan. Bagi populasi pula, soal selidik tentang kajian ini dijalankan menggunakan kaedah Google Form. Jumlah populasi bagi golongan wanita yang menghidapi penyakit gangguan mood ratusannya adalah lebih tinggi berbanding dengan golongan lelaki. Manakala kaedah pengumpulan data ini telah dilaksanakan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data yang diperolehi daripada golongan pekerja wanita yang bekerja. Seramai 30 orang responden dalam kalangan pekerja wanita yang bekerja telah terlibat dalam proses pengumpulan data ini. Hai, nama saya Noor binti Abdullah dan saya akan menerangkan tentang metodologi dalam teknik penganalisis data yang melibatkan mood disorder dalam kalangan wanita bekerja. Seperti yang kita sedia maklum, gangguan perasaan atau lebih dikenali sebagai mood disorder adalah gangguan kesihatan mental yang melibatkan gangguan emosi seperti mudah sedih, marah atau gembira secara tiba-tiba yang melampau. Namun begitu, pengidap mood disorder terutamanya wanita bekerja cenderung mempunyai masalah suasana hati yang tidak sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi seperti mengganggu untuk melakukan aktiviti sehari-hari seperti bekerja. Antara penyebab berlakunya mood disorder ini kerana ada faktor genetik yang diturunkan kepada keturunan seterusnya, faktor biologi yang ketidakseimbangan bahan kimia di otak dan faktor persekitaran pengalaman tertentu yang menyebabkan trauma seseorang berlaku. Rawatan susulan bagi gangguan ini biasanya akan diberikan ubat antidepressants, menjalani psikoterapi tertentu dan menjalani stimulasi otak iaitu electroconvulsive therapy atau dikenali sebagai ECT. Sekian
Sekian, terima kasih. Saya Nur Amirah dan saya akan terangkan kemahiran dan kecakapan yang bakal diperolehi daripada kajian. Pertama ialah kemahiran. Daripada pelbagai kemahiran yang kami bakal memperolehi untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan membuat kajian, dengan menggunakan platform Google dan juga sumber Google Scholar untuk membuat rujukan dan lain-lain. Seterusnya kami juga mengambil sumber dari kereta akhbar dan berita utama. Selain itu kami juga menggunakan pengalaman individu yang pernah mengalami kondisi tersebut. Kedua, kecakapan. Menggunakan platform podcast adalah perkongsian kesedaran mengenai pentingnya kecederasan emosi atau gangguan emosi telah lama disedari oleh ramai penyelidik sama ada dalam bidang kesihatan, sosial, pendidikan maupun organisasi. Dengan platform ini dapat memberi pengajaran yang mana ia boleh diajar, dipelajari, dipertingkatkan atau dikekalkan dalam diri kita. Jadi, kesedaran awal adalah kunci yang terbaik dalam generasi sekarang bagi mengelakkan gangguan emosi berleluasa. Terima kasih. Itu sahaja dari kami.